Bab ke-9, bab bersembahyang dengan memakai baju labuh, seluar panjang, seluar pendek, dan baju kelawar. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya seorang lelaki bangun dan pergi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya tentang sembahyang dengan memakai hanya sehelai kain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali lelaki itu, adakah semua orang mempunyai dua helai kain? Kemudian ada seorang lelaki bertanya Umar, yakni tentang perkara yang sama. Umar menjawab, apabila Allah memperluaskan, maksudnya rezekimu, maka perluaskanlah, yakni nikmatilah rezekinya itu. Seseorang itu boleh memakai beberapa pakaian. Dia boleh bersembahyang dengan memakai kain dan selendang, kain dan baju, kain dan baju kelawar, seluar panjang dan selendang, seluar panjang dan baju, seluar panjang dan baju kelawar, seluar pendek dan baju kelawar, seluar pendek dan baju. Kata perawi, ini Abu Hurairah, aku rasa dia Umar ada berkata seluar pendek dan selendang. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya ada seorang lelaki bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang boleh dipakai oleh muhrim, yakni orang yang berihram? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak boleh memakai baju, seluar, burnus dan kain yang telah dicelup dengan celupan za'faran atau celupan wars. Sesiapa yang tidak mendapati selipar, dia hendaklah memakai khuf, tetapi khuf itu hendaklah dipotong sehingga ke bawah buku lali. Hadis yang sama seperti ini diriwayatkan juga daripada Nafi', daripada Ibni Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ke-10, aurat yang mesti ditutup. Imam Bukhari dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada berselimut telanjang dan duduk berihtiba, yakni berpaut lutut di dalam satu kain. Selain kain itu tidak ada sesuatu apapun yang menutupi kemaluannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dua macam jual beli, yaitu pertama, jual beli semata-mata berdasarkan sentuhan, dan kedua, jual beli semata-mata berdasarkan lontaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga melarang daripada berselimut telanjang dan duduk berihtiba, yakni berpaut lutut di dalam satu kain. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau bercerita, katanya Abu Bakar menghantar aku dalam haji itu bersama kumpulan orang-orang yang mengisytiharkan arahan pada hari raya haji. Kami mengisytiharkan di Mina bahawa selepas tahun ini orang musyrik tidak boleh lagi mengerjakan haji, dan orang yang bertelanjang tidak boleh lagi bertawaf di Baitullah, kata Humaid bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memboncengkan Ali, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya supaya membuat perisytiharan bara'ah, yaitu pembatalan perjanjian damai. Abu Hurairah bercerita lagi, katanya Ali mengisytiharkan bersama kami kepada orang-orang yang berada di Mina pada hari Nahar, yakni hari raya haji, bahawa selepas tahun ini orang musyrik tidak boleh lagi mengerjakan haji, dan orang yang bertelanjang tidak boleh lagi bertawaf di Baitullah. Itulah dua bab yang kita baca saat ini. Bermula daripada muka surat 345, iaitu bab yang ke-9, bab bersembahyang dengan memakai baju labuh. Baju labuh ni seperti jubah, jubah lah, baju labuh, seluar panjang, seluar pendek,
Dan baju kelawar. Baju kelawar ni baju yang dipakai di bahagian luar. Mungkin kita payah nak nampak kan. Kalau apa di budak-budak tengok kan, sampai dulu cerita Batman, dia pakai baju luar tu baju kelawarnya. Memang bat pun kelawar pun kan. Batman, dia pakai hak luar tu, hak hitam. Dalam sudah ada baju. Tu baju kelawarnya. Dan dia tidak berkancing lah di hadapan, bahagian hadapan dia hanya sauk gitu. Sauk gitu. Supaya tu imam sekarang ni, tapi dia lebih labuh waktu imam sekarang ni kan. Sebelum dia naik berkhutbah tu dia pakai baju sauk hak luar. Hak luar tu. Itulah yang dikatakan qaba. Jamaknya aqbiyah. Tetapi lebih labuh. Hak asalnya tidaklah sampai labuh gitu. Sekat lutut gitulah. Atas pada lutut sikit. Labuhnya tu setara tu. Itu yang dikatakan baju kelawar. Sebelum pada ni Imam Bukhari telah membincang tentang aurat ni dan kepentingan menutup aurat. Wajar dah bincang. Boleh dikatakan risalah ni setakat ni masih lagi berkenaan dengan pakaian. Berkenaan dengan pakaian. Menutup aurat itu sesuatu yang perlu, sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Itu telah pun kita tahu daripada bab-bab sebelum ini. Kita tengok nota tajuk ni 400 ni. Baris yang kedua, pakaian yang dikehendaki ialah yang menutup aurat. Hak tu pakaian yang dikehendaki ni. Di dalam tak kisah berapa jumlahnya, 2 ke 3 ke 1 ke, apa jenisnya, berjahitkah atau tidak, tak kira. Kalau sekarang ni ada jenama kan, jenama apa pun tak kira. Warna apa tak kira. Yang pentingnya menutup aurat dan bersih. Itu ya, kalau dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang bersih itu pun tidak syarat. Bersih mengikut syarak lah. Bersih mengikut syarak. Boleh jadi bersih pada pandangan orang, tapi mengikut syarak tidak bersih. Boleh jadi. Kerana itu Imam Bukhari mara selangkah lagi ke hadapan apabila beliau mengadakan bab ini pula. Melalui bab ini Bukhari menyatakan, sehelai saja pakaian yang menutupi aurat sudah mencukupi dan memadai untuk sahnya sembahyang. Dia konaik lah tu. Memang begitulah cara Imam Bukhari. Dia rendah dulu, lepas tu dia naik tinggi benar. Tinggi benar tu hak pelik sikit lah. Maksud tinggi tu pelik lah, pelik daripada biasa. Lepas tu dah suruh tinggi benar, dia akan turun. Dia akan turun pula. Gitu cara dia dalam menyusun Sahih Bukhari ni. Walaupun memakai lebih daripada sehelai pakaian, tentulah lebih baik. Semua terima hak tu. Dia pun terima dan lebih sempurna. Jika seseorang memakai salah satu daripada yang disebut beliau di dalam tajuk bab ini, salah satu dalam tajuk tadi, salah satu, itu pun sudah mencukupi dan memadai. Pertama, baju labu. Kedua, seluar panjang. Ketiga, seluar pendek. Keempat, baju kelawar. Beliau menyimpulkan kecukupan dan keharusan itu daripada sabda Nabi SAW apabila ditanya orang, bolehkah bersembahyang dengan memakai hanya sehelai kain? Tu kan orang tanya dalam hadis di atas tu. Orang tanya, bolehkah sembahyang dengan pakai hanya sehelai kain? Baginda SAW menjawab dengan bertanya kembali. Dia tanya balik, adakah semua orang mempunyai 2 helai kain? Imam Bukhari faham gapo daripada soalan dan jawapan itu. Yang dia faham, mafhumnya ialah kalau semua orang tidak mempunyai 2 helai kain, malah di kalangan kita ada ramai orang yang hanya mempunyai sehelai kain,
Adakah kewajipan bersembahyang telah gugur daripadanya? Kalau ada selai kain saja tu, tak kena sembahyang adakah? Pernahkah kamu dengar aku melarang orang bersembahyang kerana memakai selai kain? Adakah? Sesoalannya, itu makna tanya balik tu. Jika tidak, bermakna orang yang mempunyai hanya selai kain tetap wajib bersembahyang. Bagaimana dia akan bersembahyang? Nak sembahyang lagu mana? Jawabnya ialah dengan memakai selai kain yang ada padanya itulah. Betul. Bagaimana dia akan sekarang perhatikan. Bukankah selai baju labuh itu selai kain? Memanglah jahit-jahit tu ada potong sana sini, tapi apabila sudah jadi baju tu kan selai baju orang panggil. Bukankah selai seluar panjang itu selai kain juga? Selai kain juga. Bukankah selai seluar pendek itu selai kain? Dia nak pergi ke situ. Seluar pendek, kalau kita pergi kedai nak selai, orang akan pergi mana? Selai belakang tu. Selai baju, selai seluar panjang, selai seluar pendek, selai orang panggil. Tak kira lah pada ketika jahit tu dia kena potong sana potong sini, jahit sana jahit sini, tapi orang panggil selai. Jika jawabnya ya, maka setiap satu daripadanya harus dipakai untuk sembahyang. Itu kesimpulan yang dia buat. Setiap satu daripadanya secara berasingan memadai untuk sahnya sembahyang. Memadai. Lepas tu tak apalah. Di sini ada perbincangan di antara Ubay dan Ibnu Mas'ud bincang, pakai selai kain ni dalam keadaan susah saja kau boleh, kalau dalam keadaan senang boleh juga. Ubay berpendapat, sahabat Nabi kedua-duanya ni, dia kata ketika senang pun boleh juga, sah juga pakai selai kain untuk bersembahyang, bukan khusus dengan ketika susah. Tapi Ibnu Mas'ud kata dak, itu untuk ketika susah saja, ketika senang tak boleh. Sekurang-kurangnya kena pakai 2 helai kain, 2 helai kain, baju dengan seluar ke, kain dengan baju ke, dan seumpamanya. Dia kena 2 lagu tu dalam keadaan senang. Bila berbincang bahas ni, pergi menghadap Sayyidina Umar, tanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar membenarkan pendapat Ubay. Dia kata Ubay betul, hak tu lebih sahih, lebih tepat. Tetapi Ibnu Mas'ud tidak cuai dalam mengeluarkan pendapatnya itu. Dia berijtihad dengan cukup syaratnya lah. Kalau dia kata begitu, itu pendapat dia, dia tidak cuai. Sebab apa? Dia seorang yang layak untuk berijtihad, untuk memberikan pendapat. Tapi Sayyidina Umar menyokong pendapat Ubay. Jadi selai kain tak apa. Lepas tu Sayyidina Umar, orang tanya benda ni, benda yang sama orang tanya, lagu mana kalau seorang tu pakai sembahyang hanya selai kain saja, boleh ke tidak? Dia pun jawab, cuma jawapan dia tu lebih detail lagi. Sayyidina Umar kata, kalau Allah bagi kesenangan kepada kamu, kamu pun kena nyatakanlah kesenangan kamu tu, terutamanya dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang, janganlah nampak sesak sangat dengan hanya pakai sehelai kain. Kalau boleh pakai, dia kata apa ni, dia kata dia boleh bersembahyang dengan memakai kain dan selendang. Selendang ni kain hak sebar di atas bahu. Kain hak sebar di atas bahu tu, orang panggil shawl. Tu hak sebar di atas bahu. Itu selendang. Kain dan baju, tak kira lah, baju kemeja ke, baju kurta ke, labuh sikit sekat lutut, boleh pakai. Baju labuh ke, seperti yang kita panggil jubah tu, boleh. Ni yang Sayyidina Umar sebut dua dia sebut. Yang ni sekurang-kurangnya kalau senang, pakailah 2 lagu ni. Tetapi dia pun kata boleh sah sembahyang kalau pakai selai kain saja pun. Seluar panjang dan selendang, seluar panjang dan baju.